Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Okey, Kita sihat, Ustaz. diharapkan anda semua tak bosan dengan saya lah ya. Baru saja jumpa kemarin Rabu, baru ni jumpa lagi malam ni. Ya, tak jemu memandang insya-Allah. Tu kena Ah, senyum semua ya. Cak Abbas kalau tak senyum lagi sekarang kan. Jemu si orang menengok kita ya. Saja Okey, saja baik. senyum kan. Orang Ah, tegur-tegur lagi apa nak dengar. Apalah nak kan. Okey, baik. Okey. Tajuk malam ni dia berkenaan dengan plan 11 Green Z ataupun plan 96,000. Saya akan buat perbandingan lah sikit lah, dari segi cerita je saya ada summary. Cumanya malam ni saya nak lebih kepada plan 96,000 ni. Plan 96,000 ni. Kenapa? Nanti saya cerita ya. Okey, baik. Pertamanya ialah kita dah belajar tadi tentang produk, info produk. Untuk kita buat bisnes, pertamanya kita kena tahu apa yang kita nak jual kan, nak share dengan orang. Apa yang kita nak share ni ialah malam ni khususnya ialah tentang Green Z. Maka kita kena tahu tentang Green Z, info produk, kegunaan, serta kalau boleh ada testimoni kan, cara-cara kegunaannya. Seumpama macam kalau kita seorang jual kereta, penjual kereta. Kalau dia nak jual kereta tapi tak tahu kereta apa nak jual, tak tahu kereta ni untuk tujuan apa, berapa penumpang boleh naik, berapa cc dan sebagainya, maka macam mana nak jual? Bagaimana nak menjadi penjual yang berjaya? Kalau setakat sebut je nama kereta tapi nanti bila orang tanya pelbagai soalan, tak tahu. Dia tidak ada USP kita panggil. Unique selling proposition kan yang kita panggil. Jadi kalau kita ni sebagai orang yang menjalankan bisnes Shanghu, khususnya terutama nak jual tentang Green Z, kena tahu apakah kandungan Green Z terutamanya. Kita tahu Green Z ada 8 kandungan utama, 8 dalam satu, 8 kandungan dalam satu produk. Dan Green Z ni satu produk yang selamat untuk kanak-kanak, 100% mula jadi dan tidak ada toksik. Apa lagi nak kata berbanding dengan produk-produk yang lain. Tambah pula dengan kegunaan yang pelbagai lagi. Pelbagai jenis kegunaan selain daripada gosok gigi yang kita dengar tadi kan, untuk sapu luka, kena kebakaran, kena kebakaran pula, kena minyak panas, kena exhaust, ya, kena gatal-gatal sebagainya kan. Hatta kalau kita asa dalam mulut, sakit tekak ataupun ada orang semput nafas pun, sampai sampai tara itu pun boleh lagi mendapat manfaat daripada Green Z kan, telan Green Z sebagainya. Cumanya daripada Green Z ni sebenarnya dia boleh buka pintu-pintu kepada produk lain. Bila nampak orang tu ada masalah-masalah tertentu. Contohnya orang ada masalah kulit, eczema. Orang ada masalah skin rashes akibat alergi. Dia akan buka pintu di produk lain seperti Lactoberry, seperti Lingzi sendiri. Nampak tak, pintu-pintu tu akan terbuka untuk ke arah benda lain yang mana akan tambah lagi point PV kita dalam kita menjalankan perniagaan. Tu kita kena bijak, kita kena smart untuk mencari peluang. Sebab tu orang yang buat bisnes ni sebenarnya, tuan-tuan kena faham, bila tuan-tuan buat bisnes, tuan-tuan kena jadi orang yang pandai mencari peluang dan pandai mencipta peluang. Bukan sekadar mencari peluang, tetapi pandai mencipta peluang. Kalau kemarin saya ada cerita tentang bagaimana Go Diamond kita yang bijak mencipta peluang. Satu kisah saya nak cerita tentang bagaimana berlaku di situasi di balai polis lah, di balai polis. Di balai polis, orang tengah kelang kabut untuk selesaikan satu kes kan. Ada kes. Tapi jadi Hasina ni bijak menggunakan peluang masalah keadaan tersebut kepada peluang. Tu peluang apa? Jadi kita boleh cerita present pula, buka balik chat dekat polis. Kan? Di balai polis tu boleh cerita pasal bisnes lagi. Tuan-tuan terfikir tak? Kalau di balai polis ni nak cerita pasal bisnes. Kan, terfikir tak? Tak terfikir kan, takut kan, tengah-tengah cuak berdebar macam. Tapi orang yang bisnes ni, orang ni level tertinggi ni, dia boleh menggunakan masalah kesukaran sebagai peluang. Ha. Kau tak kena sampai tahap tu nak jadi diamond. Faham tak? Nak jadi diamond jadi macam tu. Kalau tak sampai tahap tu lagi, belum lagi lah tu. Kena jadi orang macam tu ya. Bijak menggunakan sebarang keadaan sebagai peluang. Kalau tak ada peluang, cipta peluang. Begitu ya. Okey, sebab zaman sekarang ni tuan-tuan, kita kan kita kenaikan harga barang sangat mendadak. Kalau kita semua pergi pasar malam contohnya, harga kuih dah tak sama macam dulu. Dulu mungkin kuih dapat RM3. Sekarang kuih sebiji 6 sen dah. 4 sen pun ada.
tetapi gaji tak nak naik kan. Gaji orang yang kerja bergaji makan gaji ni sama je. Dia tak naik pun. 1,500 lah. 1,800 lah. 1,100 lah. Dia tak akan naik dah tahun ni. Yang 1,100 jadi 1,800. 1,800 jadi 1,100. Tak ada. Tak naik. Kalau naik pun cukup tak? Masih lagi tak cukup tuan-tuan. Utamanya orang duduk di bandar kan. Di bandar. Dan memang tak cukup. Jadi inilah yang kita nak kongsi, nak buka pada peluang pada orang-orang sekeliling kita bahawa inilah kesempatan untuk kita menggunakan mencari pendapatan tambahan ataupun mengubah hala tuju pendapatan kita kepada bisnes. Kalau dalam bisnes Shonghu ni, apa yang bisnes Shonghu boleh tawarkan? Patut dalam graf di depan kita ni, graf di mana pendapatan melawan masa. Semakin masa tu berjalan, kalau dulu kuih kita mungkin boleh beli murah lah, 20 sen, 25 sen kan. Zaman dulu lagi murah. Tapi kalau zaman generasi saya ni paling murah kuih dulu 20 sen sebiji. Tapi itu dulu. Bila zaman makin menaik daripada umur 15 tahun sampai sekarang dah umur 37 tahun, dah beza jauh dah. Dan beza jauh sangat. Gaji kita, kalau orang makan gaji, mungkin gaji dia naik. Tetapi kadar kenaikan gaji ni tak sama dengan kadar inflasi. Setiap tahun 4%, 4% naik. Setiap tahun 4%, 4% naik. Harga rumah pun sama, property yang 4% naik. Kadang-kadang dia plus-plus sikit. Jadi macam tu. Jadi gaji kita naik sikit je kadang-kadang. Orang yang bisnes berdepan dengan macam-macam kenaikan barang, cabaran dia. Kenaikan harga barang naik. Tapi kalau jual buat kuih mahal sangat nanti, takut orang nak beli kan, orang boycott beli. Jadi kadang-kadang terpaksalah untung sikit-sikit kan, harga barang mahal sebagainya. Harga kereta, rumah, orang pun sekarang tengah banyak berhutang kan, nak jual beli rumah pun payah, ekonomi tak berapa nak baik kan. Semua ni ada cabaran dia. Tapi kalau dalam bisnes Shonghu ni, tengok bisnes berasaskan kesihatan ialah sesuatu yang semua orang nak. Semua orang nak kena ada, perlu dapatkan kesihatan yang baik. Tak ada orang tak ada orang nak sakit je. Semua orang nak sihat supaya orang boleh terus menjalani kehidupan dengan baik bersama keluarga, terus boleh menikmati kejayaan dalam kehidupan, menikmati kebahagiaan bersama keluarga dan sebagainya untuk mengejar cita-cita. Penting untuk sihat. Kalau jatuh sakit, maka dah terbantuk, terputus cita-cita. Jadi itulah yang ditawarkan oleh Shonghu, kesihatan. Dan bukan sekadar kesihatan, sebenarnya Shonghu menawarkan pendapatan yang sangat hebat serta masa yang fleksibel. Kan? Orang sekarang sibuk kerja balik sampai malam, tak ada masa dengan keluarga. Tapi dengan bisnes Shonghu menawarkan pendapatan yang sentiasa meningkat naik, dan pendapatan itu pula dia bersifat pasif. Maknanya sampai satu masa bila network kita, bisnes kita dah stable, pendapatan itu masih berjalan terus meningkat naik. Sebab apa? Sebab leader-leader di bawah kita ni, dia terus mengikuti corak kita. Apa yang tunjuk ajar kita, bimbingan kita. Kalau kita contoh dalam kita masa 6 bulan kita boleh naik kepada SVM, maka downline kita pun akan tiru juga sama. 6 bulan kemudian mungkin dia akan dapat income, kita pun akan dapat manfaat yang sama sebab kita bantu dia. Kan? Jadi bisnes Shonghu ni dia sentiasa meningkat naik, bahkan ketika kita tua, kita pencen, kita punya pendapatan lebih besar daripada pencen kita. Berbanding dengan orang lain yang belum tentu lagi pasti jaminan tentang hari tua mereka bagaimanakah untuk menjalaninya. Okey, baik. Jadi untuk menjalankan bisnes Shonghu ni, pertamanya tuan, bila sebut plan Green Z, plan plan C111 dan sebagainya, plan yang kita dah perkenalkan sebelum ni, sebenarnya dia memerlukan satu komitmen yang sangat tinggi. Kita tak boleh jadi ahli yang biasa-biasa. Kita sudah masuk kepada tahap ahli luar biasa. Tuan-tuan, kita semua ni akan menjadi ahli luar biasa. Bila kita decide, aku nak buat bisnes lah. Kita decide, aku nak buat bisnes juga. Bila kita buat keputusan untuk buat bisnes, sebenarnya kita buat keputusan untuk menjadi orang yang luar biasa. Ahli Shonghu yang luar biasa sebenarnya. Sebab apa? Kita akan masuk pada satu tahap, kita akan berubah attitude kita. Nak tak nak, suka tak suka, untuk mencapai kejayaan yang besar tu, dia bukan benda yang percuma. Kita kena pertama tukar attitude kita. Cuba kita muhasabah balik. Dalam kita punya diri kita ni, dia manakah sikap-sikap kita yang tak boleh bantu bisnes kita, yang akan membantukan kita untuk berkembang. Maka kita berazam, aku kena ubahnya, aku kena baiki ni. Ambil masa, sikit demi sikit apa yang kita nak ubah. Contohnya kita punya habit kita dan sebagainya. Ini tuan-tuan kena carilah tentang attitude yang kena ubah, yang positif, yang boleh mengembangkan diri sendiri. Ya.
Banyak info dapat. Kemudian knowledge ilmu tentang produk, tentang perniagaan, tentang marketing plan, tentang syarikat, tu kena belajar, kena mantap, sentiasa mengikuti sampai kita boleh cerita balik dekat orang. Sampai kita boleh present balik dekat orang. Contoh kan, macam kita present tiap-tiap minggu malam ni kan. Sebenarnya salah satu proses tuan-tuan nak belajar untuk mengingat balik apa yang kita belajar. Cuba beranikan diri, kita beranikan diri. Kita tak pandai nak buat slide contohnya. Kita boleh tanya downline kita boleh downline kita lah, kita boleh tanya upline kita boleh tanya leader kita, tanya, boleh tak saya nak minta salinan ataupun kopi slide tentang tajuk ini sekian. Kemudian kita study, kita baca. Untuk peringkat awal ni, permulaan ni, kita baca je slide tu. Kita cuba baca dengan nada yang sebaik mungkin kita boleh present kan, untuk bentangkan. Kalau tak boleh, cakap je. Macam ibu Sani kita dah mantap dah. Sebab lama-lama present kan, kena nampak. Sebab kena beranikan diri. Tanpa keberanian, mimpi takkan jadi kenyataan. Okey, baik. Jadi, kena beranikan. Ilmu kena belajar. Dan dalam masa belajar, kita cuba bentangkan. InsyaAllah proses tu berjalan. Semakin lama, ilmu kita akan kukuh. Yang kedua adalah skill. Skill ni dalam proses kena belajar. Pertamanya skill, antaranya skill untuk meletakkan matlamat kita, target kita. Kelebihan dalam plan Green Z, plan Coffee Seek a Cafe, dia dah bantu kita untuk tetapkan satu. Contohnya pertama, bulan depan cari seorang, cari seorang je. Goal setting cari seorang je. Dia punya goal setting cari seorang setiap bulan. Dalam tempoh setahun. Supaya kita nampak tak susah, kita boleh buat kan. Kita kata apa panggil istilahnya, possible tak kita nak buat. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil, boleh buat. Sebenarnya insyaAllah lah, insyaAllah. Setiap orang satu bulan sama setahun. Dia target begitu. Kalau tak lebih-lebih sangat, kalau contoh macam plan yang cerita malam ni, plan 96,000. Plan 96,000 ni sebenarnya, cerita kenapa saya nak buat perbandingan ni. Nanti kan tuan-tuan tak tengok dah minggu lepas ni. Dan sini ada goal setting lah. Apa-apa konsep pun dalam bisnes, contoh dalam bisnes kita nak berkembang daripada elite VM nak naik ke senior. Itu pun ada goal setting dia, daripada VM kepada senior. Berapa lama nak naik? Cuba tengok track record kita. Kita naik point tu berapa lama nak naik track point tu? Dalam tempoh sebulan, 2 bulan. Berapa ribu kita naik bulan ke bulan. Supaya kita boleh buat satu target yang realistik lah. Time management, pengurusan masa pun penting. Terutamanya orang yang ada komitmen kan. Setengah orang ada komitmen, ada macam-macam, maka time management sangat penting. Supaya dia tak tinggal langsung bisnes. Satu hal. Kalau kadang-kadang bila tak ada masa untuk bisnes, maka tak jalan lah. Percayalah, tak jalan bisnes tu. Kalau kita tak peruntukkan masa untuk buat bisnes Green Z ni, 96,000 ni, sebenarnya memerlukan peruntukan masa yang sangat besar. Sangat besar. Dia tak boleh sambil-sambil sebenarnya. Sebab pertamanya kita nak monitor 4 bulan kan. Plan 96,000 ni 4 bulan. Di time management ada libat situ. Communication. Macam mana nak komunikasi dengan ramai ni nanti. Nak dapat 96,000 ni, ramai, beribu-ribu orang ahli. Macam mana nak berkomunikasi. Itu kemahiran kita akan belajar, dan kita akan belajar sepanjang di semasa ke semasa ni. InsyaAllah. Okey, ni benda-benda yang kita panggil segitiga kerjaan. Yang mana kita kena dapatkan, kena berusaha belajar di semasa ke semasa supaya kita boleh berjaya dalam bisnes Syongho. Okey, baik. Okey. Bagaimanakah cara untuk menjalankan perniagaan Syongho? Saya ulang kaji balik supaya kita semua boleh lebih faham lagi. Terdapat 2 elemen utama dalam membina perniagaan networking ataupun khususnya bisnes Syongho ni. Pertama, mindset yang betul. Mindset kita untuk mengubah lebih baik lagi, untuk mengubah keadaan sekarang yang sempit, yang tak berapa pandai, yang rasa diri kita ni masih lagi biasa-biasa kan, tak ada keistimewaan macam pada orang lain. Bila kita masuk Syongho, sebenarnya tuan-tuan dah boleh belajar cipta diri kita ni jadi orang yang luar biasa macam sebut tadi. Ni mindset yang betul, mindset ingin berkembang, ingin jauh lebih ke depan. Kalau boleh, kalau ada mindset jelas lagi tu, saya nak jadi Gold Diamond. Nak jadi Gold Diamond macam GD kita, GD Hasina contohnya. Ataupun siapa leader kita. Kalau leader kita Yuli dan Nizam, jadi macam Diamond Yuli dan Nizam.
Kita nampak, kita boleh tengok track masa dia orang berapa lama nak jadi. So kita dapatkan, oh macam ni. Belajar proses ke arah tu. Jadi dia nampak satu, kita akan nampak satu visi untuk kita capai ke arah orang-orang yang berjaya ini. Kedua, teknik yang betul. Kena teknik yang betul untuk kita menjalankan perniagaan Shonghu. Apa teknik dia? Dalam Shonghu dah ajar kita ada 4S. 4S. Selling, sponsoring, services and sustaining. Selling ni menjual lah. Menjual. Yang sponsoring ni menaja. Cuma kita menjual bukanlah menjual seperti menjual konvensional tu, tidaklah sangat, sebab kita lebih kepada mengkongsikan maklumat, mewujudkan keperluan, mewujudkan kesedaran. Supaya bila mereka ada kesedaran, mereka ada keperluan dengan maklumat-maklumat yang kita berikan ini, mereka rasa nak dapatkan. Bila mereka ada rasa nak dapatkan itu, mereka akan beli. Beli yang kita selling. Dan kemudian daripada selling tu kita nak suruh mereka terus kekal bersama kita nak suruh, dan nak mereka daftar jadi ahli. Suruh dia orang jadi ahli, daftar jadi ahli. Supaya kita boleh bantu dia orang masa yang sama, dia orang pun dapat bina jana pendapatan dengan menggunakan produk itu sebenarnya. Yang kedua, kita nak kalau kita nak buat bisnes pun jadi ahli, kita nak dia orang dapat harga ahli sebenarnya. Sebab beza harga pasaran, harga runcit dengan harga ahli. Kalau kita jual pada prospek, pada orang harga ahli, sedangkan mereka tak ada ahli, rugilah. Pertamanya sebenarnya bukan sebab rugi. Pertama, salah dari segi tata tertib menjalankan perniagaan Shonghu sebenarnya. Kita tak tahu tapi ada sebut kan dalam buku menu, kita kena jaga-jaga. Sebenarnya tak boleh kan, tak boleh. Yang keduanya rugi kita lah. Rugi kita sebab kita nak galakkan dia daftar jadi ahli, kita kena jual harga runcit. Sebab itulah bila beza yang jurang besar antara harga runcit dengan harga ahli ni menyebabkan dia orang memilih untuk daftar jadi ahli. Sebenarnya beritahu kat dia orang jangan takut dia ahli pun. Tidak ada kena datang meeting kita apa kan. Ahli-ahlilah. Nak buat bisnes datang meeting. Nak belajar lebih lanjut pun datang meeting. Tapi sekadar ahli macam ahli kad bonus link kan. Ahli kad mesra kad. Tak kena datang meeting kan. Tak kena daftar dah. Jadi ahli je. Tak daftar supaya dapat bonus kan, dapat bonus. Tak apalah. Lama-lama kan. Bila dia orang ada masalah kesihatan, barulah datang. Banyak keperluan untuk menjaga kesihatan. Di situ kita boleh tawarkan supaya mereka ni jadi ahli dan buat bisnes serius dengan Shonghu. Kemudian services. Services ni sesuatu yang kita kena beri kerak. Kefahaman, keperluan, maklumat-maklumat secara konsisten. Konsisten kepada prospek, kepada grup kita. Sentiasa kena bagi. Setiap hari kalau boleh. Dan tak perlu banyak pun. Tak perlu sampai kita sarat sangat. Kalau ada 10 produk nak kata jangan. Lagi orang jadi jemu pula kan. Orang kata apa? Nak muntah pula. Dia berkala. Biar sikit tapi berterusan. Orang pun tak rasa stres sangat. Orang pun rasa boleh terima, boleh telan. Sebab kita istiqamah. Kemudian antara sebilan kita boleh buat ialah servis one to one. Tanya apa khabar tentang orang yang lama tak senyap dalam grup kan. PM dia tepi apa khabar, tanya sihat tak sihat, okey tak okey. Mana tahu dia tak sihat kan, kita boleh suggest produk dekat dia. Dia pun tak tahu. Selama ni mungkin dia kena kopi je, dia kena green tea je kan. Mana tahu ada lactoberry ke sebagainya, produk lain boleh membantu dia. Itu sebenarnya. Ataupun dia sebenarnya tak tahu boleh buat duit pun dengan bisnes Shonghu. Dia hanya tahu jual kopi je. Rupanya kalau kita cerita tu barulah terbuka mata. Ya ke? Ada ke? Sebab tu sangat penting untuk kita servis, memberikan khidmat yang betul. Cerita, sharing, sentiasa berikan ilmu supaya dia orang untuk terus setia dan wujud pula satu stage lain dia orang buat bisnes. Okey. Kemudian nak buat semua ni, kita perlu mantapkan ilmu kita tentang produk lah. Kita kena ada ilmu tentang produk Shonghu. Yang kedua, kita akan ada ilmu tentang bisnes Shonghu. Untuk buat bisnes, terutamanya bisnes Green Tea ni, tuan-tuan kena ada dua ilmu ni, ilmu tentang produk dan ilmu tentang bisnes. Kalau ada ilmu produk tapi tidak ada ilmu tentang bisnes pun tak jadi juga. Sebab tak tahu bagaimana nak menjalankan kalau kita syarikat kan, tak tahu macam mana nak uruskan syarikat. Nak buat sambal, contoh. Kita nak buat sambal.
sambal petai, sambal petai. Okay, kita punya cita-cita ni nak jual sambal petai ni sejuta lah macam Kak Aming, cita-cita kita kan. Tapi kita tak tahu bagaimana nak menjalankan bisnes tu. Tahu nak masak sambal, tahu resepi sambal, banyak mana petai, banyak mana cabai, banyak mana bawang, banyak mana. Tapi bila masuk bab bisnes, macam mana nak jual? Nak kena daftar syarikat ke, nak kena ini ke itu, semua tak tahu. Sebab macam mana kita nak berkembang? Kena tipu pula dalam bisnes pula. Ada orang dia akan kongsi, tak tahu pula akan kongsinya macam mana fungsinya. Macam-macam lah kalau bisnes biasanya kita tak ada ilmu, kita kena tipu. Tapi dalam Shongho, ilmu tu dah ada sebenarnya. Kita kena belajar je. Belajar dengan upline, belajar dengan leader kita belajar. Pertama belajar tentang kiraan bonus. Belajar macam mana analisa network kita. Maknanya bila tengok network tu, kita nampak, oh dekat sini dia kurang membeli. Oh kat sini ahli tak cukup lagi. Kenapa ahli tak cukup? Tengok contoh masalah sebelah ni kan. Masalah yang berlaku bila kita ada ilmu tentang network. Bila ahli tak cukup, maknanya kita kena banyakkan aktiviti selling and sponsoring. Aplikasikan strategi mendekati prospek. Ya. Yang kedua, ahli ramai. Tengok dalam carta ahli, 77 ahli, 90 lebih. Tapi PV tak cukup. Bila sampai hujung bulan nak closing kan, temenung tengok. Ahli 90, PV tak cukup lagi ni. Kan? Waktu tu lah baru nak kira PV. Sebelum tu, servis tak ada. Sebenarnya, servis-servis kita ni yang akan menentukan PV kita hujung tahun, hujung bulan. Percayalah, kalau kita senyap, tak buat apa-apa kat grup kita kan, memang hujung bulan tu PV kita akan turun lah, akan turun. Tapi percayalah tuan, kalau tuan buat kalau kita buat aktiviti kan, kita buat aktiviti, buatlah 2 ke session sebulan kan, tak apa, sikit-sikit tak apa, lama-lama je bukit. Kita akan nampak perubahan di hujung bulan tu. Contoh bandingkan, kita buat bulan lepas 2 aktiviti. Bulan ni kita buat 4 aktiviti. Cuba kita tengok PV kita. Beza tak? Beza kan? Beza. Bulan lepas kita dapat contohnya let's say 10,000 PV. Bulan ni kita buat 4 aktiviti contohnya kan. Dapat 12,000. Nampak kenaikan 2,000. Sebab tu GD pesan. Kalau kita buat aktiviti mesti akan naik. Sebab bila orang faham, orang dicuit-cuit kan, disentuh-sentuh kan, dia rasa semangat. Kalau sama dia ngantuk, dia kedok. Bila kita pergi buat aktiviti kan, dia akan nak beli dengan kita kan. Ada kesedaran situ. Dia faham tentang produk. Kan kita buat home party ke home meeting kan, gitu. Okey, yang kedua, kita nak bagi stabil pula tengah naik rancak ni. Kita punya PV tengah naik rancak ni kan. Tapi kita kena hati-hati kalau tak ada leader, dia boleh jadi turun balik bulan berikutnya. Kan, takkanlah nak bergantung pada kita saja buat aktiviti, maka kita kena cari mana leader-leader ni, ketua-ketua kawasan. Ketua kawasan Meru siapa dia, ketua kawasan Bukit Raja siapa dia, ketua kawasan ni supaya dia orang boleh jaga kan ni. Dia orang yang akan mengukuhkan lagi cawangan-cawangan kita. Sebab tu kena ada leader. Tak cukup leader macam mana buat? Kita buat home meeting, buat training dekat tempat dia orang. Tempat leader-leader ni. Mula-mula kita lah buat dulu, kita present dulu. Supaya mereka ni boleh belajar tengok kita kan. Mana kepimpinan melalui teladan orang kata kan. Kepimpinan melalui teladan, tengok macam ni present. Macam saya dulu pun tengok GD Sinar kita present. Okay, tengok macam ni. Kita belajar. Tak cukup sekali, kadang 2 kali, kadang banyak kali pun kan. Banyak kali pun tengok dan belajar cara nak buat home meeting. Bila kita buat home meeting, kita akan belajar persediaan nak buat home meeting. Materialnya, stok produknya, peralatan-peralatan lain kan. Benda ni pengalaman. Kita akan buat semua ni jadi pengalaman pada kita untuk kita kongsi pada leader kita. Lama-lama cuba minta leader kita present satu topik contohnya. Jangan banyak-banyak. Satu topik je. Green Z. Produk je paling mudah. Green Z. Okay. Letterberry. Okay. Lama-lama kita ajak topik yang lebih besar sikit. Ataupun basically mahirkan dengan flip chart tu pun sangat baik. Mahirkan tentang flip chart kan. Okay. Bila kita ada ahli yang kuat kan, PV pun akan cukup, dan bila ada leader yang hebat, memang network kita akan kukuh. Ahli, PV, leader semua kena seimbang. Kena seimbang. Kalau leader banyak sangat, ahli tak ada. Pelik juga. Leader buat apa tu? Leader kan. Tapi kena berkesan, kena muhasabah balik lah. Bila ada something yang tak balance, kena muhasabah balik, kena meeting. Kalau tak jumpa jalan, pergi jumpa leader atas kita. Contohnya jumpa GD Hasina kita.
bawa kertas paper tanya, kenapa macam ni masalah network saya buat macam ni, yang ni leader banyak, ahli tak banyak. Maka dia lebih tahulah dan mengharungi pahit manis perniagaan ni dah berpuluh tahun kan. Okey, ini caranya ya. Dan bila kita buat macam ni, kita dah buat aktiviti, buat tindakan yang betul. Secara tak langsung sebenarnya kita nak sustaining yang di atas ni. Tujuan selling, sponsoring and services ni untuk sustaining kita punya business, untuk mengekalkan kita punya business ni sentiasa naik ke atas. Kalau dia tak boleh naik atas pun, dia akan maintain, dia akan naik balik. Kadang-kadang dia tak naik terus, dia akan maintain balik, cuma jangan turun. Kalau turun pun kita kena bangkit cepat-cepat. Cepat-cepat analisa network kita. Kat mana tak kena kan, supaya kita tak jatuh terus. Supaya kita pun tak down. Begitu, insya-Allah ya. Okey, baik. Okey, ini cara nak menggunakan website Shangho. Sebenarnya kita boleh memanfaatkan portal IB Shangho ni untuk kita monitor bisnes kita. Pertamanya, macam kita nak buat plan satu-satu kopi, plan satu-satu green Z ataupun plan 96,000 green Z ni, kita nak monitor kita punya downline. Macam mana nak monitor bahawa leader kita ni cukup tak 13 ahli dia yang daftar? Ada tak leader-leader direct kita 13 ni contohnya yang tak cukup lagi? Maka kita boleh buka masuk portal ni, pergi dekat bahagian perniagaan saya, kita pergi klik dekat carta penajaan. Maka kita akan nampak, contohnya di sini, yang nombor 1, peringkat pertama ni saya lah contohnya kan, saya peringkat pertama. So di bawah saya ni orang direct line dengan saya ialah kod 2. So kalau kita buat plan Green Z 13, akan ada 13 kali kod 2 ni. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 13 kali. Maknanya bila ada 13 tu cukuplah kita dah berjaya lah buat 13 direct kita. Cuma yang kita nak pastikan ialah di bawah kita ni, setiap 13 ni, kod 2 yang direct ni, dia buat juga perkara yang sama. Maknanya di bawah direct kita ni kod 03 lah. Downline di bawah direct kita. Downline di bawah direct kita kod 03. Kalau yang direct dengan kita 02, downline kita ada downline dia itu 03. So kalau 03 dia cukup 13, maknanya dia berjaya copy tiru kaedah kita. Dia berjaya duplicate tindakan kita. Sebab plan satu-satu, plan 13 Green Z, dia macam tu. Cara kita nak monitor dia. 13 kan? Lectoberi 13. So pastikan 2 ni 13, 3 direct dia 13. Dan 3 ni pula dia akan ikut yang sama kita buat 13. Sebab kalau plan Green Z ni, plan Green Z 96,000 ni saya beritahu awal lah, dia tempoh masa 4 bulan. Maknanya setiap 2, 13, 03, layer ketiga 13 dan di bawah dia yang keempat macam 04 ni pun buat 13. Dan yang kelima pun buat 13. Maknanya setiap layer dia buat 13. So kita boleh monitor nampak siapa tak cukup 13 lagi ni. Yang ni baru 3 orang, yang ni baru seorang, yang ni baru orang. Kita boleh kira. Tanpa kita ada kertas pun, kalau tak sempat nak tulis, kita gunakan betul-betul sungguh-sungguh sistem ni kan untuk kita monitor. Supaya kita boleh nampak nama pun ada, nombor ahli pun sama, nombor telefon pun ada kan dekat bahagian carta penajaan ni. Alamat pun ada. Alamat pun ada. Okey. Baik, kemudian seterusnya nak tengok PV. PV. Katakan ahli ada cukup 13, ramai ni, tapi pelik. Kalau kita kira-kira atas kertas, bila kita belajar dalam online meeting ni, Ustaz Syah kata bila bulan pertama mesti dapat jumlah PV banyak ni, contohnya kan. Bulan pertama pula, bulan ketiga contohnya. PV banyak ni sekian-sekian. Tapi bila tengok dekat sistem, tengok PV, tak cukup lagi. Grup ni tak cukup lagi. Grup ni pelik, tak buat langsung ni. Macam tu, kita kena monitor. Sebab memang kritikal sebenarnya. Memang agak, kita panggil apa? Dia bukan yang ringan-ringan. Plan 96,000 ni, angka pun besar. Tuan-tuan nak dapat gaji 96,000 ni, dia punya kerja tu macam CEO tu. Macam apa, director punya syarikat ni. Memang bukan biasa-biasa kerja dia. Tengok betul-betul siapa yang tak buat kerja, kenapa tak buat, apa masalah apa, kena tengok kan. Downline kita ni, kenapa brand kat sini tak buat ni, contoh macam tu. Kena pantau, monitor betul-betul supaya sampai on track, supaya progress tu on track. Dalam teori sebut betul dah kan, teori kira memang tepat, tetapi tiba-tiba dia punya praktikal tu tak on track. Tu kita kena monitor balik, follow up siapa. Okey, baik. Kemudian nak tengok siapa beli, siapa tak beli kan, ataupun siapa beli banyak ni. Kita boleh tengok dekat pembelian terperinci.
Dekat pembelian per inci ni kita akan dapat sebenarnya nama pengedar, produk apa yang dia beli. Ni beli 3. Dia kod kan, kod produk sini 105, 302 ni kod produk. Dia beli 3 biji produk, 3 biji, 3 unit produk 13302. Apa dia produk tu? Banyaklah produk dia beli kita nampak. Maknanya orang ni membeli. Orang ni membeli produk. Cuma nak tahu kod-kod ni tentang kena biasa dengan bila beli barang kan, kita beli barang kita akan tengok ada kod-kod dia tu. Kod tu lah. Tapi kalau tak ada yang tu kena tengok list dia, list barang. Ni antara jalan lah yang kita boleh tengok. Dalam yang kita beli produk apa kan, supaya kita tahu kenapa dia beli banyak sangat ni, untuk apa ni kan. Contoh dia beli Lingzi YK, kenapa beli banyak ni, dia sakit apa contohnya. So kita boleh tengok, mungkin boleh melawat dia, tanya dia, say hello ke dekat WhatsApp kan, PM dia tanya, cakap saya tengok Encik Mat ni beli Green Z 15. Cik Mat buat apa Green Z ni? Contohnya buka spa ke? Contohnya kan. Okey, baik. Beli kopi banyak 100 kotak. Sekarang tak boleh, sekarang kena mesti borang lebih banyak. Beli kopi banyak 20, contohnya 10 kan. Buat apa ni? Buka kedai ke sebagainya kan. Kita boleh tengok. So kita boleh bantu dia mereka. Okey. Kemudian kalau kita tak tahu macam mana nak mendekati prospek, tak reti lah kan. Mungkin kita jenis orang yang nak buat bisnes tapi baru lagi buat bisnes, tak pernah buat bisnes, tak pernah jumpa orang, tapi nak belajar macam mana cara nak cari orang ni nak buat bisnes Chuang Ho ni kan. Jangan bimbang. Chuang Ho memang bantu kita guide step by step, langkah demi langkah bagaimana kita nak mencari prospek kan, yang ada sekeliling kita, circle kita, bahkan tempat-tempat yang kita pernah pergi pun kita boleh dapatkan list prospek. Dia akan ajar kita step by step, daripada cara nak buat list, cara nak nampakkan siapa orang tersebut, sampailah kita closing, sampai kita sign up dia jadi ahli, dan sampailah orang tak jadi ahli pun macam mana nak buat. Kalau orang tu tak jadi ahli kan, tak daftar jadi ahli kan, macam mana nak buat, dia pun sebut juga bantu kita. Bahkan dialog pun dia ajar. Dia ajar, tak reti nak sembang kan, tak reti nak buat ayat kan, dan dia pun ajar. Kita boleh tengok. Jadi saya dah kupas topik ni dalam tajuk mendekati prospek one to one. Tuan-tuan boleh cari video ni, tajuk dia Info Business Mendekati Prospek One to One di channel Lingzi Sahabat Kesihatan Anda. Okey, baik. Sekarang boleh kita masuk kepada topik kita. Yang manakah pilihan kita? Plan 11 Green Z atau plan 96K? Benar tu. Baik. Kalau tanya saya sebenarnya, kalau plan 11 ni memang dia sesuai untuk beginner lah ataupun intermediate kan. Orang yang baru nak berjinak dengan bisnes, tak nampak lagi plan hala tuju perniagaan, boleh mula dengan plan 11 Green Z atau plan 11 kopi. Maksud plan 11 Green Z, kalau kopi lain, kopi 1 kotak sebulan. Tapi Green Z, dia tak boleh 1 kotak Green Z sebulan. Nanti dia punya income di bulan ke-12 tu dia tak besar mana sangat. Sebab apa tak besar? Sebab PV dia kecil. 1 kotak Green Z 11. Kan? 11 PV je. Tapi kalau 1 kotak kopi 26. Jadi jauh beza, 2 kali ganda pun tak sampai lagi. Sebab tu kita suggest untuk mengaplikasikan plan 11 CEO Cafe kepada Green Z, kena guna 3 kotak. 3 kotak Green Z sebulan. 3 kotak Green Z sebulan. Dan cari satu orang satu bulan, seorang guna 3 kotak Green Z, dan cari satu orang satu bulan dan lakukan perkara yang sama untuk tempoh 1 tahun. Green Z. Lebih tak ada masalah, orang tak marah pun. Green Z. Supaya okeylah bila buat 3 kotak Green Z sebulan, berapa PV kita? 11 kali 3, 33. Maka lebih besar sikit daripada PV Coffee 26. Dan natijahnya kalau kita boleh nampak sekasarnya, dia punya pendapatan pada bulan ke-12, 13 lagi besar pada Coffee. Kalau kita buat 3 kotak Green Z cari seorang. Ya. Dan dia punya rasionalnya ialah 3 kotak Green Z ni kalau untuk orang yang berkeluarga memang cukup lah sebenarnya. Memang bukan cukup, memang relevan lah. Untuk yang berkeluarga. Untuk yang bujang mungkin kurang sikit kot. Mungkin kurang sikit, kecuali memang dia rajin mandi pakai Green Z kan. Cuci muka Green Z, mandi Green Z, shampoo Green Z, semua Green Z memang tiga ni lah. Ataupun dia banyak kawan-kawan yang nak kahwin lah bagi. Tapi kalau untuk yang berkeluarga, memang 3 ni memang biasanya cukup, ataupun lebih lagi tak cukup pun ada. Jadi macam tu. Memang relevan lah.
Cari seorang je kan. Cari yang berkeluarga kan, berkeluarga. Suggest lah macam-macam, buka macam-macam peluang ada. Boleh bagi hadiah kahwin, beli kahwin kan. Macam-macam lah cara kan. Itu plan satu Green Z. Tapi kalau plan 96K ni sebenarnya kalau pada pandangan saya dia hardcore. Kenapa hardcore? Memang dia sangat keras sikit lah tuan. Dia punya kerja tu sangat kena luar biasa. Mari tengok ya. Baik. Pertamanya untuk buat bisnes ni kita akan ada network. Bila nak ada network, kita akan jadi leader. Untuk jadi leader ni kita kena jadi leader yang luar biasa. Seorang leader yang berjaya. Kita kena belajar untuk menjadi seorang pemimpin kepada network kita, pemimpin yang berjaya. Kalau kita seorang pemimpin yang gagal, maka kita akan gagal lah, downline kita akan gagal untuk dipimpin oleh kita. Kan? Kalau ada pun, kalau berjaya pun mungkin mereka akan cari orang lain untuk jadi sebagai ikon leader, pemimpin mereka. Kerana mereka melihat leader mereka tu kurang berjaya untuk memimpin mereka, maka dia akan cari leader lain. Itu yang kita tak nak. Kita nak kalau boleh kitalah leader yang kepada mereka, pemimpin kepada mereka kan, pemimpin kepada downline kita. Baik, ada 6 ciri-ciri pemimpin yang berjaya yang disebut oleh Institute ni antarabangsa international, Center of Creative Leadership. Antarabangsa lah, bukan Malaysia punya. Pertamanya, pemimpin yang berjaya ini dia mesti menginspirasikan komitmen. Dia mesti menggalakkan, memberi inspirasi kepada downline dia untuk terus committed, terus komitmen kepada bisnes. Maknanya pertama apa yang dia kena buat? Dia kena mengenal pasti pencapaian lain downline dia. Sentiasa kena meraihkan pencapaian lain. Dan motivate pula, memberi galakan kepada downline dia. Boleh buat ni kan. Nampak ada bakat, ada potensi. Kat mana yang kurang kita atur, kita bantu. Begitu kan. Begitu. Kemudian yang kedua, dia leading employees. Maknanya dia memimpin. Dia memimpin downline dia. Bila kita pimpin orang, macam ni kita buat. Kita akan bawa dia macam ni, nak buat macam ni. Macam macam orang nak tunjuk pasang satu benda kan. Dia tunjuk macam ni pasang dia, masukkan ni, buat macam ni. Nak buat resepi, nak buat kuih contohnya kan. Nak buat kuih. Kan kita ajar satu persatu kan. Macam ni nak buat dia. Begini cara nak buat dia. Supaya dia nampak step tu. Delegate effectively. Mengagihkan tugas dengan berkesan. Nak buat meeting, bagi terus tarikh yang kat DM. Boleh tak buat minggu depan? Kalau kita buat plan lah. Kalau kita sebut kan, plan lah bila nak buat meeting ni kan. Dia takkan plan, dia takkan jadi. Kita kena beritahu terus pada kita punya dalam kita buat minggu depan boleh tak? Sabtu depan 15 hari bulan. Contoh. Pagi ke petang? Pagi boleh buat pukul 9. Kalau pukul 9, buat pukul 3. Kita terus letak tu supaya bila ada satu point hari di mana yang tak kena, kita boleh adjust sebelum atau selepas. Tak boleh 15, 14 atau 17. Sebab kalau tak bubuh time masa ni, kita pun tidak ada hala tuju untuk komitmen. Tidak ada satu force untuk kita letakkan satu keperluan untuk kita bekerja kat atas tarikh tersebut. Maka kena letak satu tarikh. Bila deal dengan downline, post satu tarikh, letak satu tarikh yang kita rasa yang fix dan dia boleh diubah bila ada sebarang ni. Cuma tak boleh terlalu general sangat. Yang kedua, act with fairness. Bertindak secara adil. Maknanya jangan jadi pemimpin yang terlalu kejam. Kena fair lah. Kena adil kan. Kena adil. Okey, baik. Yang ketiga, strategic planning. Kita sama-sama plan yang berkesan untuk downline kita, grup dia bertindak. Dan yang kedua, plan for the long term. Plan untuk jangka masa panjang. Sebab kadang-kadang ada orang downline kita mungkin tak suka tindakan ekstrim. Mungkin kita terlalu agresif. Bila kita terlalu agresif ataupun ekstrim, downline rasa takut ataupun tak mahu nak berkembang. Dia pun rasa mengundur diri. Cuba kita aturkan satu benda yang kita boleh nampak jangka masa panjang. Sebab tu kadang-kadang nampak slow. Untuk long term nampak slow, tapi biar dia berjalan, dia tak berjalan langsung. Contohnya, nak membina silaturahim, membina hubungan. Mungkin orang yang tak pernah kita kenal, lama tak jumpa, okey. Mungkin kita boleh membina hubungan dulu. Nampak, tengok keadaan dia. Dia suka nak open ke, senang nak open. Kemudian barulah masuk kepada produk-produk. Itu akan diajar dalam mendekati prospek. Maknanya banyak benda lagi lah. Aspek lain pun sama juga. Plan untuk long term. Contoh kalau kita dalam bisnes kita, macam mana nak naik kepada senior vice manager? Macam mana nak naik kepada special vice manager? Berapa lama kita boleh naik?
So kalau kita kata saya nak naik dalam masa 6 bulan, 6 bulan. So apa yang plan kita boleh buat untuk naik dalam masa 6 bulan daripada satu pangkat ke satu pangkat yang lain. So kena put into realistic. Kan? Jangan sekadar bolehnya. Oh, orang yang boleh buat, boleh buat. Itu terlalu umum. Kena put on the paper, kan? Put on the paper apa plan kita nak buat. Kan? Logik tak kalau nak capai 2000 point bulan ni? Kalau nak capai macam mana apa kena buat? Siapa nak jumpa? Itu kena into planning. Tapi cuma kena serotok dan kena bincang dengan baik. Kemudian change management, ni antaranya lah. Facilitate organization adaptation. Maknanya kita bila dia banyak network, kan, banyak network, kita boleh delegate perkara yang betul pada semua orang. Kan, jangan satu network ni kita fokus saja, kan. Yang lain tu tak dapat orang kata apa, bahasa Melayu kita, perhatian yang sama. Sebagaimana kita pastikan satu downline ni dapat tindakan yang sama, plan yang sama, begitu juga dengan downline yang lain, 13 12 yang lain, dia mendapat keberkesanan yang sama, pantau cara yang sama. Kan, kena bagi plan yang sama lah, perhatian yang sama. Jangan kita ralik satu downline saja. Dan manage resistance to change. Sebarang halangan yang menyukarkan untuk berjaya, itu kita kena urus, atasi. Contohnya, sama ada kita ataupun downline kita menghadapi sebarang kesulitan kesukaran. Seboleh-bolehnya kita sebagai pemimpin upline kepada downline kita, cuba kita bantu, beri cadangan. Macam mana nak selesaikan masalah dia? Apa masalah sebenarnya? Kena selotok dengan dia, cuba cakap one to one dengan dia, kan. Apa yang kita boleh bagi idea untuk bantu dengan masalah dia. Dan kalau dia kata tak cuba, okey. Dan kita tengok, kita pantau lah. Dia boleh lepas ni boleh tak dia boleh ikut flow proses untuk plan 90,000 ni. Macam mana? Okey, kalau dia boleh, okey. Tapi kalau dia berat slow, tanya lagi macam mana? Okey tak? Idea-idea untuk mengatasi masalah dia tu. Mari kita bantu supaya masalah-masalah dia ni dia tidak menjadi penghalang dia untuk berjaya dalam bisnes, khusus terutamanya. Okey, baik. Kemudian seterusnya employee development. Ada downline kita ni mungkin dia tak berapa mahir, ada yang mahir tak mahir. Jadi kita sebagai leader ni kita kena pasti kekurangan dia, kita bantu untuk improve dia. Contohnya, mungkin ada dalam kita tak pandai guna komputer. So kita ajak dia, kita pergi jumpa dia, ajak belajar di Shonho ke, kan? Belajar untuk menggunakan PowerPoint contohnya, kan? Belajar untuk menggunakan komputer, belajar untuk present, belajar untuk menggunakan Google Meet ke, Zoom ke sebagainya, ataupun benda-benda lain yang mampu meningkatkan prestasi dia. Kita ajar. Sebab kita leader, kita dulu pun nak jadi macam, kita dulu pun masa kita downline, kita pun belajar macam-macam, kan. Dan kita nak downline kita jadi macam kita. So kita deliver balik input-input yang bantu memperkembangkan diri dia. Dan yang seterusnya provide guidance and encouragement, menyediakan bantuan, bantuan bimbingan pada mereka, galakan, supaya mereka boleh berkembang, rasa disokong. Dan self awareness, recognize personal limits, learn from mistaken. Okey, pemimpin yang berjaya mesti mengenal pasti kelemahan-kelemahan. Dan kita ada banyak downline, kita jangan rasa, kita kena fikir juga, mungkin ada dalam kita ada dia punya kelemahan personal dia ataupun batas-batas hak dia. Cuba kita kena pasti supaya dia punya masalah ataupun kelemahan peribadi ni tak menjadi halangan kepada untuk dia berjaya dalam bisnes. Dan kita bantu untuk solve lah. Jangan kita rasa okeynya semua okey tak sama. Setiap orang semua tak sama. Percayalah, jangan assume semua orang sama, tak sama. Kalau kita assume semua orang sama, kan, akan ada yang tak berjaya dalam 13 orang tu. Percayalah. Kalau kita rasa semua 13 ni sama, susah nak bagi semua berjaya. Sebab kita assume semua sama, manusia tak sama. So kena pasti setiap orang macam mana. Kena tengok. Ya? Dan learn from mistakes. Bila masuk bulan kedua, bulan ketiga, kan, contoh bulan ketiga, nak masuk bulan keempat, kita muhasabah balik. Apa kekurangan kita? Belajar dari kesilapan kita. Cuba kita kena pastikan malam-malam sebelum tidur ataupun setiap minggu kita buat postmortem of the week, tengok apa kelemahan kita ni. Kenapa kita buat ni tak jadi? Kenapa dia tolak? Kenapa dia tak berkembang? Kena akui kita kadang-kadang ada kesilapan kita yang kita kena perbaiki. Kalau kita rasa kita sentiasa betul, susah kita nak baju sebenarnya. Kan? Kita kena belajar kesilapan. Sebab manusia ni, Nabi kata, setiap manusia, setiap Adam tak terlepas dia buat salah. Itu je. Sama ada kita nak pandang ataupun kita nak baiki ataupun kita nak lepaskan lepas pandang dia. Maka kita kena baiki. Ini antara 6 ciri-ciri yang banyak lagi sebenarnya, tapi inilah antara 6 perkara yang kita boleh jadikan
jalan untuk kita jadi pemimpin yang berjaya pada downline kita. Okey, baik. Kita masuk pada plan Green Z kita 96,000. Okey, baik. Pertamanya dalam plan Green Z 96,000 ni kan, kita ada 13 orang. Kita kena dah cari kita kena cari 13 orang direct kita. Untuk diletakkan direct yang kita 13 orang, lebih tak apalah. Tapi minimumnya dalam plan 96,000 ni nak dapat 96,000, minimumnya 13 orang direct kita, yang mana setiap orang 13 orang ni membeli 3 kotak Green Z, 3 tube. Kan beli 3 karton kan. 3 tube Green Z. Barulah capai. Kalau beli 2, hang ni beli 1, ni beli di 2 1 2 1, tak jadi. Kan? Kena pastikan bahawa jelas semua faham. Semua orang dalam 13 ni tahu bahawa untuk kita, beritahu kat downline kita, untuk kita semua ni, kita dan saya nak menjayakan plan 96,000, kita semua kena beli 3 kotak Green Z sebulan. Kan? Sebulan. Tiap-tiap bulan beli 3 kotak Green Z. Ya? Boleh berjaya insyaAllah. Takut ada yang tak jelas nanti kan. Okey. Dan sebab apa? Sebab 3 kotak Green Z ni, point dia ialah satu kotak 11 kali 3, 33 poin. Maknanya 13 orang ni semua beli 3 kotak Green Z, akan dapat 33 poin kali dengan 14. Kenapa 14? Sebab termasuk kita lah. Kita pun kena beli juga. Jangan downline je beli, kita tak beli kan. 13 orang semua beli 3 kotak Green Z. Dan termasuk kita beli juga 3 kotak Green Z, maka ada 14 orang. Kali dengan 33 PV tadi, maka jumlah PV yang kita akan dapat ialah 462 PV. Dan 462 PV ni melayakkan kita dah untuk dapat bonus prestasi yang pertama 4%. Maka 462 PV kali dengan 4%, kita akan dapat, kita sendiri akan dapat RM18.48 untuk bulan pertama. Bulan pertama. Kalau tuan-tuan pernah tengok plan CEO satu-satu kan, bulan pertama tak dapat lagi sebab susah nak capai 400 tu kalau satu kotak, sebab kita boleh cari seorang kan. Tapi yang ni memang kita start tu 13 terus. Bulan pertama 13 direct. Dan semua 13 ni kita make sure dia beli 3 kotak Green Z. Supaya kita dapat point yang kita kira-kira ni 462 PV kali 4%, kita akan dapat 48 sen. Okey, baik. Untuk kita menjayakan ni, pertamanya, untuk betul-betul dapat 96,000, kita kena highlight, selalu kena highlight kat downline kita bahawa kita kena fokus dan buat. Sentiasa tengok kita punya plan kita untuk dapat 96,000 ni. Antara ni adalah pertamanya, kita mesti buat carta ni. Kalau boleh lah kena buat carta ni. Kena buat carta ni atas kertas, buat bulatan, buat kepala ni, U ni kita, dan bawah 13. Buat 13. Kita pun buat 13. Sebab kita nak tunjuk pada downline kita. Buat 13 garisan, buat 13 bulatan. Dan tulis dalam bulatan tu siapa prospek kita. Supaya kita nampak berapa banyak lagi kosong. Siapa lagi yang belum masuk dalam plan kita ni. Kalau kita tak buat macam ni, kita tak nampak dengan jelas hala tuju ke arah 96,000 ni, tak nampak. Maka kita kena buat list yang betul macam tu. Buat bola-bola, atas kertas dan isi nama. Kena isi nama macam tu. Okey. Macam mana nak mula share, bagi segala peralatan untuk downline guna macam kita. Contohnya, pastikan kita ada Green Z, bawa pamphlet Green Z, nota Green Z, buh dalam satu folder. Dalam satu folder. Jika nak share kopi contohnya, bawa maklumat tentang kopi, kan? Okey, baik. Kemudian, bila nak cerita tentang kopi atau Green Z, kita mesti beritahu bahan dalamnya tu apa. Ada link Z. Dalam kita punya Green Z, ada link Z juga. Tapi dia nano link Z lah, yang sangat halus dan sedikit. Kopi ada link Z, kan? Okey, baik. Cerita apa kehebatan link Z. Kemudian, setiap orang highlightkan balik, setiap orang cari 13 orang. Kita kena cari 13 orang dan pastikan downline kita di bulan berikutnya tu dia cari lagi 13 orang. Cari 13 orang. Dan beritahu mereka bahawa plan kita ni sebenarnya lepas 4 bulan kita akan dapat jana pendapatan 96,000. 4 bulan je. Fokus betul-betul kan. Okey, baik. Ulang proses yang sama. Beritahu kat mereka bahawa nanti beritahu dekat downline
tiru je cara saya. Buat perkara yang sama kan. Buat list nama macam ni, buat bola-bola macam ni, tulis nama siapa, bagi maklumat tentang Green Z, share tentang Green Z, apa kandungan Green Z, apa kegunaan Green Z untuk gosok gigi dan segalanya. Beritahu juga kita punya point sangat penting, tak ada toksik, selamat untuk semua, kanak-kanak boleh guna, tertelan pun tak ada masalah kan. Okey, baik. Dan sebenarnya tanggungjawab masing-masing. Kita tunjukkan tanggungjawab kita untuk menjayakan plan ni kepada direct downline kita. Kita bagi maklumat ini, kita pantau monitor mereka supaya mereka dah nampak teladan yang baik, mereka pun nak tiru yang sama. Pastikan downline kita buat perkara yang sama kita buat, mereka pun nak buat. Jadi kita pantau monitor. Monitor melalui sistem tadi, sistem dalam kita punya website kan, tengok progress tu. Kalau ada pembelian tu, kalau ada pertambahan ahli, ada pembelian, maknanya mereka berjalan membuat. Kalau tak ada pertambahan ahli, tak ada pembelian, mungkin something wrong. Tanya balik downline kita ni. Ada masalah ke? Kat mana tak kena boleh dibantu? Begitu contohnya. Guna dialog yang sesuai lah. Ini antara saya sebut je kan. Kita boleh cuba pendekatan yang lebih baik. Okey. Jika 13 direct line kita tadi berjaya bentuk 13 kan, dia berjaya ikut kan. Kalau tadi bulan pertama kita dapat 448 PV, maka bulan kedua bulan pertama kita dapat RM8.48 kan. Bulan kedua direct downline kita pun akan dapat perkara yang sama macam kita juga. Seperti mana bulan pertama tadi RM8.48. Dia berturut, dia mengikut. Kita panggil apa kalau bahasa Arab panggil mutabaah. Dia akan mengikut macam mana yang kita dapat pada bulan berikutnya. Kita dapat bulan pertama RM18.48. Pada bulan kedua, direct downline kita ni dia akan buat perkara yang sama macam kita di bulan pertama, maka dia akan dapat RM18.48. Dengan syarat pastikan setiap 13 line tadi ni dia buat 13 yang sama di bawah dia. 13 ni buat, tengok buat. Okey. Maknanya setiap line ni kalau tengok ni jumlah 13 line tadi, kita ada 13 line, maka RM18.48 kali 13 kita ada RM240.28. Dan pendapatan kita untuk bulan kedua ialah kita ada semua ni berapa ahli? Kita ada 6,339 ya, 6,039. Ahli pula, minta maaf. Kita ada PV 6,039 PV. Ni bukan ahli PV ya. 6,039 PV. Mana dalam PV 6,039 dah melayakkan kita untuk dapat 20%. Ya, 20%. Maka kali dengan 20%, jumlah tunai yang akan dapat RM1,207.80. Ini kasar, belum ditolak bahagian direct line kita. RM240.24. Kalau sekali lagi adik-adik ada yang tak faham, RM240 ni sebenarnya kita dapat daripada mana? Kita dapat daripada RM18.48 yang direct line kita dapat ni ada 13 orang kali dengan 13, maka jumlahnya ialah RM240.24. Maka jumlah ni perlu ditolak pada jumlah kasar tadi 1,200 lebih ni. Maka lepas ditolak, jumlah yang kita akan dapat ialah RM967.56. Ya. Okey, baik. Kalau tanya berapa orang di bawah ni, jumlah di bawah ni 169 orang. 13 ke 13, 169 orang. Ramai. Itu bayangkan. Kalau yang sekarang ni bisnes yang kita buat ni pun 70 orang, nak monitor 70 orang ni pun kita kena buat apa? Kena PM seorang-seorang kan. Kita kena tanya, kena buat grup pula, deliver maklumat, hari-hari kena tanya. Bila dah separuh bulan tu tengok balik monitor dan sistem supaya 2-3 hari sebelum hujung bulan boleh buat tindakan untuk jangan lupa untuk membeli sebagainya ataupun mencipta keperluan untuk membeli sebagainya kan. Kita kena pantau. Apatah lagi yang ramai-ramai ni lagilah kena pastikan bahawa setiap orang ni jadi leader yang macam kita, sama macam kita. Okey, baik. 18. Okey, baik. Bulan seterusnya sama je, kita list prospek, buatkan bola-bola tu dan fokuskan. Kalau boleh print tampalkan di meja ke di dinding rumah. Bila tengok perjalanan kita ni nak capai ke tak capai lagi. Tak capai buat. Sebab kalau simpan dalam file, simpan ni tak nampak dia tak buat. Memang penting kena tampal, foto state copy buat tampal bulat-bulat ni.
tengok kan siapa downline kita, mana kosong lagi tak tambah. Kena tambah, kena pastikan ada pertambahan, ada nama-nama tu, prospek tu siapa dia. Ya, lakukan hari-hari. Segala pengalaman yang kita lalui dan peralatan yang kita guna, pastikan sampai kepada setiap orang tu, 13 orang tu. Semua buat benda yang sama. Pastikan setiap 13 orang ni dia ada file tu, file Green Z, dan dia pun ada buat sediakan pada downline dia yang sama. Tanya, ada tak bagi ni? Ada tak buat ni? Kan? Nak tahu tak tahu, tengok perkembangan dia. Sebab biasa perkembangan kita nampak bila daftar, bila ada pembelian tu mesti, akan dia buat lah. Kalau tidak, tanya balik, follow up balik. Siapa tak buat, kenapa masalah dia, ataupun dia ada contact tapi masih belum dapat approach lagi. So macam mana? Nak perlukan kita tolong ke? Kan? Kadang-kadang dia ada nama, prospek, baru lagi kan tak berani nak cerita. Apa salahnya kita bercerita, kan? Cerita, bantu dia lah untuk cerita kan. Dengan cara itu mungkin untuk perkembangan network seterusnya dia pun boleh belajar lah. Tapi memang hardcore sikit lah sebab nak kena pastikan semua dilatih boleh untuk menceritakan, menyediakan persiapan yang sama macam kita. Ya. Okay, kita tengok dalam carta ni A. Untuk A dapat macam kita dapat. Ya, untuk A dapat macam kita dapat pada bulan kedua RM967.56 tu, A ni perlu ajar pada A1 kan. Ajar pada A1 supaya mereka boleh kembang 13 dan semua direct line ni boleh kembang 13 lagi. Betul, duplicate tu penting, duplicate kefahaman yang sama, sistem pengurusan yang sama. Supaya mereka boleh terbimbing, boleh ada proses, ada sistem dia untuk melakukan, untuk mengembangkan plan 13 Green Z ni. Ya, okey, baik. Fokus membimbing and direct line untuk form 13 line. Masya Allah. 13 line, dan untuk memimpin direct line kita form 13 line. Ya. Okey, baik. Bulan ketiga. Bulan ketiga kalau tengok sedap ni akan dapat 10,680. Tetapi untuk dapat ini apa yang kita kena buat? Okey. Tadi 13 line, setiap line 13 ni akan setiap line di bawah line kita ni, setiap line di bawah line kita downline, di bawah downline kita ada 13 orang, dan downline 13 orang di bawah downline kita ni dia buat perkara yang sama macam kita buat bulan pertama tadi kan. So akan ada PV, contoh 13 kali 13 PV tambah 13 dapat 462 PV, termasuk tuan badan, tuan leader yang beli. Dan setiap grup ini yang direct line ni 13. Dan contoh yang pertama A ni, grup besar A ni yang ada sampai second generation kan, first generasi kepada A ni dia buat 13. Dan bila first generation dapat 13 first generation, maka first generation 13 orang ni dia buat 13 juga, maka akan dapat second generation yang ada 13 kepada setiap direct line downline kita tu tadi. Maka jumlah dia ramai lah. Sangat ramai lah. Tak kira berapa orang, tak ingat dah. Tapi nak katanya banyak PV ni, satu grup ni saja 6,039 PV. Cuba bayangkan ada 13. So kita kali dengan 13, kita akan dapat 78,540 kali dengan 28%, sebab dah bonus maksimum, dah layak untuk dapat 28%, maka akan dapat RM21.91, RM21,000, sorry, RM1 pula sikit sangat kan. RM21,991.20 sen. RM21,000. Kemudian tolaklah setiap line tadi. Line 60,000, line yang 6,009 ni akan dapat sama macam kita tadi ni kan, tolak. So tolak jumlahnya ialah RM15,071, tolak dengan RM15,000 tadi ni, maka bonus bersih yang kita dapat RM21,991.20 sen ni tadi, tolak dengan bahagian yang 13 line ni punya ni kan, iaitu RM15,701, maka jumlah yang kita akan dapat adalah RM6,289 jumlah bersih. Ya. Kenapa RM15,000? RM15,000 yang ditolak ni telah dikalikan dengan 13. Nampak banyak sebab dah kali dengan 13 tadi. Ya. Okey, baik. Jadi jangan lupa, itu baru bonus prestasi, tak masuk lagi bonus kepimpinan, iaitu 6.7%. Jadi PV besar tadi 78,540, tolak dengan 13,000, darab dengan 6.7%, maka bonus prestasi yang kita akan dapat adalah RM4,391.18 sen. Okey, baik. Kenapa tolak? Kenapa 6.7%? Sebab pada ketika ini
setiap grup di bawah kita ni kan, direct line kita 13 orang ni, masing-masing ni belum lagi capai elite. Masing-masing ni hanya 6,039. So kita kali dengan poin 7 je lah. Kita belum ada banyak grup elite lain lagi. Belum sampai SVM special, belum lagi lah. Tapi dah sangat banyak dah ni. Pada ketika ini pun kita punya bonus, kita saja dah akan dapat RM10,680.98. Ya. Okey, baik. Cuma nak kira sampai sini, dia susah kerana figure dia besar. Figure dia sangat besar. Dah melibatkan 169 orang kali 13, tambah lagi 169, tambah 13, ramai sangat orang. Kan? Figure dia besar. Tetapi dia tak susah kira sebab dia move sekali. Dia move tu serentak. Dia punya tangga naik tu sama. Setiap bulan tangga naik sama. Berbeza dengan plan 111. Dia naik tu, dia macam tangga naik tu lambat sikit. Jadi nak kira pun agak susah sikit lah bagi saya lah. Bagi saya kira kan. Susah sikit plan nak kira. Tapi senang buat. Senang buat sebab cari seorang je senang. Tapi nak kira tu susah sikit lah. Kalau tersilap kira jadi salah pula. Tapi kalau pandai kira tak masalah pun sebenarnya. Kena belajar. Nak pandai tu kena belajar kira. Kena mengira selalu. Jangan kalau tak pandai mengira, kita pun akan tersilap sikit lah. Cuma tujuan belajar kira ni bukan apa. Sistem memang akan kira siap-siap. Kita tak payahlah kira gaji kita. Cumanya tujuan kita belajar kira-kira ni supaya kita boleh pantau sendiri. Siapa tak cukup point? Kenapa yang tak dapat bonus sekian-sekian contohnya? Apa kurangnya? Kurang PV ke? Kenapa dia tak capai jadi VM lagi? So dia dah jadi special vice manager, akan ada tiga elite di bawah kita kan. 3 pula 5. So lagi banyak nak kena monitor tu kan. Nak kena tahu kira juga supaya boleh bantulah kot mana yang kurang. Tapi untuk menjayakan plan 9,000 ni, kita dapat figure awal lah. Figure awal 6039 PV 78540. Semua tu kita boleh nampak dalam sistem nanti. Kita punya angka ni supaya kita boleh tengok terus pada downline kita. Okey, ni bulan ketiga. Bulan ketiga ni kita nampak bahawa layer pertama, saya tunjuk sini ya. Layer pertama ini 13. Layer generasi kedua di bawah downline kita ada 13. Semua ni 169 orang. Dan di bawah 13 ni, setiap 13 di bawah 13 ini semua buat cari 13, maka akan besar pun ni 169 orang. Setiap saya katakan macam ni, kalau saya gunakan sistem kekeluargaan, yang ni kita direct line kita tu macam mak pak, dia ada anak, dia ada cucu pula. Cucu kepada direct line bermaksud cicit pada kita lah. Cucu kepada direct line cicit kita lah. Cicit kita, bonus 169 cicit kita ni. Anda bayangkan, cicit 169 orang kali 13 orang. 13 anak. 13 anak, setiap anak ni ada cicit 169 orang. Banyak ni, 169 orang ni. Tuan. Nak monitor. Sebab tu memang sungguh-sungguh kena fokus. Betul-betul kena pantau. Nak kena train. Nak kena pastikan semua orang buat benda yang sama. Dapat kefahaman yang sama. Macam mana tu kan caranya? Cuba. Kena fikirkan aktiviti-aktiviti. Aktiviti yang efektif untuk mereka ni. Nak pantau. Okey, baik. Ini bulan ketiga. Bulan keempat. Untuk mendapat 96,000. Apa yang kita buat pada bulan keempat. Yang tadi ni, yang cicit 169 orang ni. Dia buat perkara yang sama. Setiap 169 orang ni buat perkara yang sama. Cari 13 orang yang beli 3 kotak Green Z. Kotak Green Z. Beli. Baik. Jadi, setiap line ada setiap line ni tadi akan ada yang ini. Saya tengok balik Okay. Setiap grup ni akan ada 6,039 PV dan 33, saya kena kira balik ni. 15 line, 15 Okey. Tadi kita kira satu grup besar. Satu grup ni kan. Satu grup ni ada 6,039 PV. Tapi dia sekarang dah besar sampai ke bawah. Jumlah PV grup ni saja, jumlah PV grup satu direct line ni saja dah 78,540. Jumlah PV direct line ni saja satu anak kan. Kita ada 13 anak kan. 13 anak direct kita.
satu anak ni sahaja jumlah PV-nya ialah 78,540 tambah 33 sipak dia tu. Kan? Kepala leader tu, ya, ke leader tu. Jadi jumlah satu ni saja 78,540. Cuba bayangkan ada 13 anak yang dapat 78,540 ini, maka jumlah PV-nya sangat besar. Saya kira di sini contohnya macam kiraan ni ada 13 line, 13,000 kali 13 tambah 33 tolak 13,000 kali dengan 67%, maka akan dapat RM10,454.221. Ya, RM10,454.21. Kemudian 78,540 tolak 13,000 kali 13, tolak dulu, dah dapat jawapannya kali dengan 13 sama dengan 852,020 kali dengan, sebab ni dah masuk pada stage lain, kita dah dapat bonus kepimpinan 4%, dah boleh dapat bonus kepimpinan 2.7, 1.3 dan 2.1. Maknanya kalau dah takat ni level mana dah kita sebenarnya 2.1 ni. Cuba teka. Okay, 6.7 tadi 6.7 ialah VM kan, 6.7 ialah VM. Kalau 4% ialah senior, 5.7 special. Lepas special dia apa? Diamond. Ni double diamond. Kita check balik, kita tengok balik diamond. Okey, jumlah pendapatan kita selepas dikira semua ni ialah 96,517 ringgit, 96,517 ringgit 47 sen. 47 sen. Ya. Kalau tuan-tuan boleh belajar kini sangat baiklah, dan sebenarnya kalau saya galakkan sangat perlulah untuk kita belajar, kena belajar. Sebab kita faham bahawa pertamanya kita nak deliver semangat bahawa bisnes kita, sistem marketing memang adil. Memang sangat adil. Pertamanya untuk kita mencapai 96,000 ni, dia tak boleh dicapai dengan kita seorang saja. Dia tak boleh dicapai dengan kejayaan kita seorang saja. Dia mesti dicapai dengan kejayaan downline-downline di bawah kita. Sampai generasi yang ketiga ni pun, dia berjaya buat macam mana kita buat. Barulah kita boleh mendapatkan 96,000 sebulan ni. Sebab tu bisnes Chuang Ho ni, dia bisnes membantu orang lain. Kita nak bantu, nak diri kita berjaya, kita kena bantu downline kita, dan downline kita sampai cicit pun kena bantu supaya mereka boleh berjaya. Mereka pun boleh buat macam kita. Jangan bantu sampai dia tak buat apa-apa. Tak. Bantu dia sampai dia boleh belajar jadi macam kita. Barulah kita boleh dapat 96K ni. Mungkin kalau tak 100% sama, at least kita boleh bagi dekat-dekat figure tersebut. Kan? Dan kita boleh kira balik. Kalau tanya kita, saya dapat 10 orang je boleh buat. Macam mana? Boleh kira-kira. Nak belajar kira macam mana? Nak kata berapa akan dapat kalau boleh buat 10. Kan? Terlibat 13 buat 10. Ada lain pula figure dia. Kena kira-kira balik. Nak belajar kira-kira ni, standby lah beberapa kertas A4, bawa pensel, pergi jumpa Go Diamond kita, Dr. Hasina. Pergi belajar kira. Belajar kira. Tuan bayangkan, nak buat slide ni, Allah, saya cerita nak buat slide ni, tuan kena kira kan banyak kali. Jangan nak present 2-3 hari nak present baru nak buat, baru nak kira, jangan. Kan, tuan-tuan kalau nak cerita kat orang ni, kena preparation lebih awal lah. Belajar kira dulu. Belajar kira. Kalau dah belajar kira, dah faham, boleh deliver semangat yang sama. Kalau tidak susah. Macam saya ni pun, saya setiap bulan keempat ni pun saya masih lagi tengah tengok, tengah kira. Tapi kiraannya betul lah. Cuma nak tengok flow tu, macam mana boleh dapat tu. Memang flow tu ada flow dia. Cuma kalau tak boleh faham flow tu, macam mana kiraan boleh dapat macam tu. Tuan-tuan boleh tengok yang bulan seterusnya, bulan ketiga, bila masuk bulan keempat kan, setiap orang yang direct line kita 13 orang ni, dia akan dapat macam kita dapat bulan ketiga. Pada bulan keempat kita. Pada bulan keempat kita, direct line kita akan dapat macam kita bulan ketiga. Sebab tu akan banyak. Kerja dia akan banyak untuk pastikan mereka buat yang sama, proses yang sama. Kalau mereka tak duplicate yang sama, dia lari sikit lah figure tu. Angka tu akan lari. Tapi nak ceritanya theoretical, secara teori di atas kertas, inilah yang kita boleh dapat jika kita betul-betul 100% buat proses tu, duplicate, sampaikan ilmu, kefahaman, persiapan, cara pengurusan, insya-Allah kita boleh dapat 96,000 ni. Okey, setakat ni kalau siapa yang boleh share, ada tak yang klien kita ni yang tengah ongoing
ongoing plan Green Z 96,000 ni? Tak di kalangan kita yang tengah ongoing, tengah dalam proses lah. Maknanya dia dah masuk dah plan Green Z 96,000 ni. Mungkin dah masuk bulan kedua dah. Ada siapa-siapa yang kat sini? Boleh share lah kalau Boleh ada. share, boleh Tapi share. biasanya dia jadi macam ni. Kita nak 13 orang. Okay, tapi dia kadang-kadang kita dapat 3 orang yang pertama. 3 orang yang pertama tu jalan. Lepas tu bulan ni kita dapat lagi 3 orang. 3 orang tu jalan juga. So jadi kita tak dapat serentak 13 yang nak. Mungkin kita dapat sebahagian tu jalan. So dia jadi tak setepat teori lah. Tapi endingnya kita boleh dapat juga 13 orang yang bergerak tu. Dan kerja kita sebenarnya melatih 13 direct kita tu yang bagi faham. Kalau kita tengok betul-betul kerja kita tak teruk lah. Monitor siapa nak tu. Dia pula bertanggungjawab monitor 13 dia. Jadi semua kita sama kerja tu, komitmen kita tu semua orang sama untuk menjaga 13 orang yang direct kita tu memahami cara melakukan perniagaan ini. Macam tu. Jadi berapalah, sebab itulah walaupun dia ni ambil masa untuk 4 bulan, mungkin kita kalau betul-betul untuk jadi 4 bulan ni macam agak orang kata wow lah kalau jadi kan 96,000 punya kerja 4 bulan dapat 96,000 ni. Tapi dia tak mustahil lah kalau kita betul-betul buat. Cuma setakat ni apa yang Kak Ina tengok, perjalanan yang terus jadi 13 tu yang level 1 tu boleh jadi. Level 2 tu sebab yang baru masuk tu dia baru. Jadi kita kena ambil masa untuk explain kat dia, untuk tengok dia bergerak. Jadi level 2 nak jadi tu dia jadi sebahagian-sebahagian. Mungkin level 2 nak jadi semua mengambil masa 2 bulan ke 3 bulan ke macam tu. Tapi dia boleh berlaku level kedua tu untuk mendapat RM967 tu. Maksudnya. Jadi dalam network ni yang betul-betul jadi 13 tu, so Kak Ina pun tak nampak lah. Yang jadi sebahagian-sebahagian tu banyak. Maknanya Kak Ina, Atau ada 11 tu menjaganya. kalau kita drag sikit masa, katakan contohlah time kerangka masa tu 4 bulan. Tapi kita tak dapat 4 bulan. Katakan kita dapat bulan ke-7, ke-8. Tapi still lah follow up dia punya teori tu 13. Still, kita boleh dapat juga kan 96 tu kan. Dia boleh dapat. Sebab itulah Kak Ina kata selalunya, okey, kalau kita tengok ni 4 bulan dapat 90,000. Kalau kita kata 4 tahun untuk dapat 90,000 pun still berbalik. Maksudnya mungkin tahun pertama kita monitor 4 line betul-betul jadi. Tahun kedua, tahun ketiga 4 line lagi. Lama-lama jadilah juga 13 line tu bergerak kan. 4 kali 3, 12. Okay, Kita boleh buat macam tu. Kalau tengok, sebab mustahil lah kalau kita baru-baru nak mula dapat monitor 13 orang ni serentak. Ya, betul. Tapi kita jaga satu-satu line. Macam kat tahun ni, tahun 2024 ni line mana yang nak dijadikan. Jadi kita fokuslah line tu. Dan masa yang sama kita monitor line yang tengah bergerak, yang dah pandai sikit ni kita monitor juga. Tapi boleh jadilah, kita boleh tengok income dia bukan sikit tau, 96,000. Target lah 4 tahun. Plan betul-betul. Tahun pertama, at least kita punya kerja 13 orang tu dah ada. Cuma kerja kita membantu 13 orang tu untuk bergerak tu, siapa komit dulu. Siapa komit dulu, maknanya siapa yang cari kita untuk bergerak. Maksudnya dia komit dulu lah kan. Kita bagi ke mana lampu lah. Dia nak bergerak dulu. Kalau yang kita kena pergi ketuk satu-satu, tunggu dululah. Masa kita nak bersama orang nak bergerak, dia pun dah pernah. Sebab tu kadang-kadang terjadi. Kita tahu dia berpotensi tapi kita tak pergi tweet lagi. Sebab kita tengah handle yang tengah nak buat yang duk cari kita. Nak pergi tweet dia, kita kena bersama dengan dia. Kita kena kerap sampai dia nampak baru dia cari kita. Macam tu. Sebab tu kadang-kadang tu memang memerlukan satu masa untuk memberi kefahaman kepada orang yang baru. Baru yang 13 line tu. Maybe kita dah ada 13 line, tapi 13 line yang ada ni pengguna je tak jadi juga. Kan? Kena cari lagi sampai 13 line yang nak buat. Macam tu. Okay. Faham. Ada yang nak tanya? Silakan kalau yang tak clear. Bagus tak Syaf present dengan detailnya teknik cara awal-awal tu lagi kan. Cuma dalam calculation ni
Memanglah kena banyak kali lagi tengok, banyak kali lagi cuba. Hmm. Cuma kalau mungkin yang baru masuk macam saya kan, contoh kita mungkin di kalangan kita ada yang dah masuk lama. Saya ambil contoh saya lah sendiri kan. Saya dah jadi ahli Syahhu ni lama, contohnya 2013. 13. Tapi nak ke arah nak buat bisnes ni kan dah di pengguna 2013 contohnya ataupun 2012. Macam tu lah lebih kurang. Nak ke arah buat bisnes ni berapa lama masa kita ambil? Nak ada kesedaran ke arah, ada kesedaran nak buat betul-betul nak buat bisnes ni, nak buat bisnes berapa lama? Dah lebih kurang 10 tahun, 8 tahun barulah datang Hidayah, Taufik Hidayah nak buat bisnes. Kan? Sebelum tu punya payah nak buat kan. Tak ada big why, tak nampak kan. Cuba kita bayangkan, kalau kita pun ambil masa 8 tahun contohnya kan, nak buat. Ada orang Hidayah lagi awal, ada orang Hidayah 6 bulan kan, cepat. Ada orang Hidayah 4 tahun, 5 tahun. Tapi pokoknya nak beritahu bahawa lambat ataupun cepat, yang pentingnya kita berada dalam, orang sebut kereta api Syahhu ni, kita masih lagi boleh buat. Dia masih lagi relevan. Dan sebenarnya kita nampak dah plan nak guide kita tu. Contoh sini sebut 4 bulan. Tapi kalau kita nak boleh capai dalam masa 4 tahun pun masih lagi valid, masih lagi boleh sebagai guide panduan. Sebab kita mula masuk, bila saya dah decide nak buat bisnes kan, contohnya. Masa tu tak nampak lagi nak buat apa. Nak buat bisnes nak buat apa kan? Nak buat macam mana? Sebab masih blank lagi tak buat apa. Tak tahu nak buat apa kan. Tapi bila kita nampak plan coffee, CEO coffee contohnya. Mungkin kita nampak ala tuju kita. Mungkin kita boleh fokus dengan kopi sahaja ni, dia akan buka cerita lain. Nak cerita kat orang Lindsay mungkin mahal, payah kan. Nak cerita kat orang benda lain mungkin tak reti. Tapi bila buka cerita kopi sahaja ni, dia akan membuka ruang kepada keperluan-keperluan lain. Lindsay contohnya. Bila kita mahir tentang lactoberry, dia akan buka pada Lindsay. Bila kita buat plan Green Z ni, dia akan buka pada benda lain. Maknanya basicnya asas kepada perniagaan ialah plan marketing kita ni sebenarnya. Kita kena tahu. Kita kena belajar dan kenali marketing plan kita yang Syahhu ada ni. Terutamanya marketing plan yang berasaskan produk. Kalau tak berasaskan produk, kita mungkin tak ada knowledge kesihatan. Terutamanya kalau orang baru masuk Syahhu nak buat bisnes, dia tidak ada pengetahuan tentang kesihatan. Lagi dah susah nak saja produk apa tak nampak kan. Jadi bila kita bermula dengan mengenali produk, kita akan nampak bagaimana produk tu boleh bantu untuk kesihatan. Tapi ongoing sepanjang berada dalam bisnes Syahhu, bila kita datang meeting, tu penting datang meeting, training. Kita akan belajar pelbagai perkara tentang penyakit ke, tentang produk. Di situ akan nampak keperluan-keperluan lain yang boleh kita masuk dalam bisnes kita. Tapi pembelajaran dalam Syahhu ni dia berterusan. Kalau rasa tak cukup, rasa tak tahu jalan, kita pergi belajar. InsyaAllah kita akan sentiasa berada di dasar yang betul, dan kita tahu kenapa kita nak buat bisnes Syahhu. Akan kukuh lah reason kita kan. Kalau ada sebarang kemusykilan, tanya dalam kita. Maknanya mudah nak buat plan kita ni sebenarnya, sebab dia dah berfokus pada satu benda. Tinggal cari orang deliver perkara yang sama. Bila datang cabang-cabang isu-isu lain, masalah penyakit lain, barulah datang kepada produk lain. Dari situ betul boleh belajar lagi dan refer pada upline kita. Kalau boleh capai macam jadi kita kata tadi, dalam masa 4 tahun pun still valid. Sebab orang kerja 4 tahun, kenaikan gaji, ada ke boleh dapat bulan ke-4 RM96,000? Bertentu lagi. Kalau kerja, contoh doktor lah, Jadi doktor kerajaan, kan? Doktor kerajaan, contohnya doktor kerajaan. 10 tahun dia doktor kerajaan, bertentu dia dapat gaji sebulan RM96,000? Bertentu. Belum tentu. Nak katanya, doktor pun tak kaya Rasanya sebenarnya. tak ada kot. Tak ada. Apa kerja yang dapat? Tak ada kan. Tak ada. Kecuali Jadi kita ada peluang. Betul. Jadi grab lah peluang ni. Kalau dapat 10,000 tu pun ya Allah banyak sangat dah kan. Baru tiga line. Dan lagi pun kita cerita Green Z. Bukan cerita benda yang susah pun kan. Kita cerita Green Z. Khasiat dia, guna dia. Ni orang guna buat bergigi pun. Kita kena betul-betul cerita benda ni. Mesti kena work together. Kalau orang kata alah malas nak cari orang, tapi dia suka berniaga. Contoh dia berniaga nasi lemak ke, dia tetap kena ada customer.
So kita kata sama je konsepnya. Cuma customer tu dengan customer cara kita ni ada perbezaan-perbezaan tertentu lah. Kita boleh kata maybe repeat order atau mungkin kita kata dia ni customer yang dalam network ni kita pergi mana pun tetap dalam network ni dia punya pembelian. Tapi kalau nasi lemak customer dia tadi, dia balik kampung kan, dia jadi customer orang lain. Beli nasi lemak tapi customer orang lain. Tapi kalau dalam plan ni bezanya customer tu kalau kita jadikan dia ahli, di mana-mana dia membeli di kedai kita. Dalam network kita maksudnya. Nak nampakkan passive income tu. Itulah yang kita kena usahakan tunjuk graf dan nak bagi tahu peluang kat sini. Memang kita kena faham dululah baru kita boleh cerita bagi orang faham. Jadi kalau kita tak faham tu, nak baca graf tu pun tak faham, belajar sampai boleh baca lah. Bila belajar sampai boleh baca, baru ada satu jiwa yang ada satu semangat yang apa yang kita buat ni betul. Susah pun tak apa, terus buat. Sebab susah tapi yang endingnya kita nampak tengok 96,000. Tapi kalau dalam kerjaya kita ni susah juga. Endingnya belum tentu lagi. Okay, saya skip terus sebab yang tadi pun kiraan pun saya tak sempat nak tengok slide. Cuma nak kata sebenarnya kalau nak kongsi apa kalau pengalaman saya membuat bisnes ataupun kita tengok sini, kita tengok orang yang sekeliling kita yang berjaya buat bisnes lain tak banyak pun, yang famous di media sosial yang kata berjaya buat bisnes, sebenarnya mereka pun susah untuk survive dalam bisnes. Bahkan saya ada kawan yang dia ni CEO mengasaskan syarikat sendiri untuk buat bisnes yang kiranya katanya banyaklah pelanggan, banyak berpuluh ribu peserta yang mendaftar. Tetapi gaji sendiri pun tak sampai 9,000, percayalah. Gaji pengasas founder tu pun tak sampai 9,000. Tu tak masuk sakit kepala lagi, fikir costing lagi, nak survive bulan berikutnya lagi. Bukan senang. Target kita sebenarnya kita nak ada pendapatan yang hebat. Ada untuk kita berkongsi rezeki dengan keluarga kita, dengan orang lain sekeliling kita. Kita nak ada masa yang cukup untuk bersama keluarga, nak menikmati perkembangan anak kita sampai dewasa, untuk masa kita buat benda lain, contohnya charity ke, nak buat kebajikan ke, dan kita ada kesihatan yang sangat baik. Kesihatan yang baik. Sebab susah, biasa gaji besar, kesihatan tak baik, kita boleh buat apa juga, tak boleh menikmati kegembiraan bersama keluarga. Sebab duduk hospital, sakit, duduk di rumah. Anak-anak pun nak buat apa, nak duduk ziarah kita sakit di rumah. Contohnya begitu. Jadi sebenarnya Alhamdulillah, bila kita bertemu dengan Sheng Ho ni, bisnes yang sangat baik lah. Baik untuk kita. Dapat tiga-tiga perkara ni. Wang, masa dan kesihatan. Kat mana lagi tempat yang boleh offer tiga-tiga perkara ni serentak sebenarnya. Sebab tu kita kena persiapkan diri kita untuk menjalankan pengajian Sheng Ho. Pertama, ilmu. Kalau boleh jangan tinggal lah topik-topik ni yang kita buat setiap hari Jumaat ni, silibus kita ni, cuba cari balik rakaman untuk kita belajar, memahami, belajar cara cakap juga sebenarnya. Cara cakap, cara nak cerita ke orang. Kita boleh belajar juga dengan kita melihat balik rakaman ni kan. Kemudian kita boleh belajar persiapan. Kita boleh belajar untuk present nanti macam mana kan. Kalau boleh ambillah peluang ni akan datang ni. Banyak minggu untuk tahun ni, banyak lagi minggu-minggu kita ambil kesempatan ni untuk kita jadi leader. Jadi leader dengan cara kita cuba bercakap dalam meeting ni, insya-Allah. Mula jadi MC dulu. Tapi ni antara silibus dia, kemudian peralatan dan kunci untuk mencapai kejayaan plan 1 Green Z ni. Pertama, kena rencanakan plan tindakan kita. Fokus aktiviti bersama ahli dan tim. Non-stop action dan follow up. Maknanya tindakan dengan pemantauan atau susulan ni tidak boleh berhenti. Sentiasa berlaku setiap hari. Walaupun sikit tapi setiap hari berlaku. Dan kena pada setiap leader grup kita tu kena. Jangan kita lupa, tertinggal, tercicir kan. Dan tingkatkan penajaan dan ahli. Okay, walaupun ada orang tak nak buat. Contoh lah. Contoh ya. Ada yang nak beli Green Z tapi tak nak buat bisnes lagi. Tak apalah. Teruskan. Jangan cari yang orang lain. Cari lagi. Sampai dapat 13 orang yang betul-betul nak buat sama macam kita. Kalau yang tak buat sama kita tu, jadikan dia sebagai side lain. Yang tak termasuk dalam plan kita. Mungkin dia lambat sikit kot. Mungkin dia kereta api dia
Sebab plan kita ni kalau boleh kalau tak boleh fokus 4 bulan, so dalam 4 tahun tu ongoing 4 tahun ke 2 tahun ke, so mungkin dia lambat sikit. Lambat dapat taufik hidayah maksud lambat dapat taufik hidayah, mungkin dia nak buat kemudian, tak ada masalah kan, tak ada masalah. Janji dia dah ada di bawah kita, kita follow up, insya-Allah mudah-mudahan dia akan buat bisnes lah. Yang kedua, tingkatkan ilmu pengetahuan. Pertama, plan tindakan kita sendiri. Kedua, tingkatkan ilmu pengetahuan kita. Untuk pastikan kita momentum kita sendiri ni sebagai leader sentiasa okey, tak jatuh, tak down, kena datang event dan meeting dan training. Datang je training, datang je meeting. Walaupun dah tahu tajuk ni, datang je tuan. Sebab nak dapatkan semangat. Nak kekalkan momentum motivasi kita ni. Kan? Mungkin di kalangan kita tak pernah rasa duduk jauh. Kan? Kalau orang yang duduk jauh di luar lembah Kelang, susah nak dapat training dan meeting ni. Mudah down, mudah jatuh. Kan? Kalau bergantung pada online meeting, Alhamdulillah. Mungkin tapi tak cukup lah. Sebulan sekali mungkin jauh-jauh boleh datang ke KL, datang Wisma kita, ambil semangat. Kan? Tengok Wisma kita, tengok orang beli barang, tengok orang buat meeting program, kita pula boleh join. Kalau sebulan sekali kan, kita ada seminar di Johor, datang. Saya dulu pun mula-mula ke arah nak buat bisnes ni pun, masa duduk di Kuantan, sebulan sekali memang plan datang. Datang sebab nak ambil semangat. Sebab kalau duduk jauh tu jauh semangat dia. Kalau duduk jauh tu jauh semangat dia. Kalau duduk tempat-tempat yang ada center macam Pening, Johor, KK, tu dah ada center, mungkinlah ada aktiviti di situ kan. Tapi orang duduk jauh macam di Kelantan, di Terengganu, di Pahang, mungkin susah nak pergi training kan. Tapi tak boleh jadikan sebagai alasan. Sebab kita ada saja di Kelantan diamond kita, Diamond Noliani tu boleh je berjaya kan. Maknanya kalau kita duduk jauh-jauh ni kata orang lain duduk jauh pun boleh berjaya diamond, aku kan tak boleh kot kan. Mesti boleh. So ambil inspirasi. Ambil inspirasi kisah-kisah mereka ni, bagaimana mereka berjaya walaupun bagi orang tak duduk jauh di luar KL kan, bagaimana dia boleh berjaya. Okey, baik. Kemudian mahirkan diri dengan produk dan plan pemasaran, berikan training sistem kepada ahli. Apa yang kita belajar ni, kita sebagai leader pergi training ni, kita ajar balik downline kita. Sebab downline kita ni mungkin tak ada semangat lagi nak datang training meeting ni. Macam kita dulu-dulu lah, tak ada semangat apa semua kan. So nak deliver spirit semangat yang sama pada downline kita ni, training dia. Apa yang kita dapat kita ajar. Itu akan memperkukuhkan lagi ilmu kita. Sebab tu kalau dalam belajar Quran pun kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik mereka yang belajar Quran ialah mereka yang mengajarkannya. Sebab konsep pendidikan ni kalau kita belajar, kita tak mengajar balik ke orang lain, kita akan lupa, tak mahir pun, takkan pandai. Tapi kalau kita mengajar orang lain, train pula downline kita lebih mantap sebab setiap masa kita akan menambah baik apa yang kita kurang untuk kita latih pada downline kita. Yang ketiga, menjadi contoh pada rangkaian. Menggunakan semua produk Johor, menampakkan peningkatan kejayaan, pendapatan. Bila kita bantu downline kita, secara langsung dia akan bantu untuk meningkatkan kejayaan kita. Dan downline kita yang baru naik, dia bila tengok kita kan, dia rasa kan termotivasi untuk naik. Sebab tu kita bila kita tolong downline kita ni, secara tak langsung menampakkan kita contoh yang baik lah. Kita pun berjaya dan menjadi contoh kepada mereka untuk berjaya sama macam kita. Dan beretika. Yang penting beretika. Bagi contoh pada downline kita, beretika iaitu jangan ada diskaun, jangan ada cross line sale, jangan buat. Buat cara yang menjaga ekosistem bisnes Johor dengan baik. Contohlah pokok ceritanya ya. Okey, baik. Jadi secara samurahnya, seringkasnya pada bulan pertama ni, bulan pertama pendapatan kita RM18.48. Pada bulan kedua di sini pendapatan kita RM967.56. Pada bulan kedua ini direct line kita akan dapat seperti bulan pertama kita, iaitu RM18.48. Pada bulan ketiga kita akan mendapat RM10,680.98. Dan direct line kita ni tadi, dia akan mendapat pada bulan ketiga seperti mana yang kita dapat di bulan kedua. Iaitu setiap direct line kita pada bulan ketiga ini akan dapat RM967.56. Manakala cucu mereka
Tadi anak kita kan, anak kita 13 direct. Cucu kita ni akan dapat RM18.48. Begitu. Yang 169 orang ni dapat duit raya pula. Duit hasil usaha mereka lah. Duit titip penat, duit titip peluh mereka lah mengusahakan line ni. Okey, pada bulan ketiga. Ya. Cakap kat mereka sabar. Mereka akan dapat macam kita dapat jika teruskan lagi prosesnya yang sama. Untuk 4 generasi berikutnya. So, pada bulan keempat, kita dapat 96,000, manakala anak kita akan dapat seperti kita di bulan ketiga 10,000. Cucu kita pada bulan keempat akan dapat seperti kita dapat di bulan kedua. Cicit kita pada bulan keempat akan dapat seperti kita di bulan pertama. Anak, cucu, cicit. Ya betul. Ya, gitu. Sebenarnya Dan konsep dan kita boleh cakap mungkin downline kita mendapat lebih dulu daripada kita sampai 6K tu. Maksudnya dia bukan mesti ikut berturut. Kalau downline kita tu buat kerja lebih, dia dapat dulu sampai 6K. Maksudnya boleh berlaku macam tu. Ya, betul-betul. Dalam bisnes Shonho ni, katakan kita lebih dulu kan. Lebih dulu buat, lebih laju lah kita dalam bisnes ni. Kita boleh lebih lagi mendahului upline kita. Ya, begitu. Sama ada dalam plan Green Z ataupun plan bukan Green Z sekalipun. Sama je lah. Sebab ni memang konsep bisnes Shonho begitu. Dia tidak ada macam siapa di bawah akan di bawah selamanya. Tidak. Dia bukan begitu. Dalam Shonho, siapa yang lebih berusaha, lebih maju ke depan, dia boleh ke depan lagi. But Dia macam mana Kak Ina? siapa yang buat kerja, sebab kita tengok kita ke bawah. Kita kena fikir network kita tu nak berkembang menjadi membentuk sampai 6,000 tu. Kalau kita yang fikir bergerak dengan betul-betul fokus, tapi upline kita baru duduk 1-2. Kita dah pergi 10. Jadi kita dulu yang akan mencapai sampai 6,000. Sebab kita hanya perlu tengok kita ke bawah. Kan kita kena plan 13 line kita. Jadi kalau kita berjaya plan dulu dan kita berjaya dulu melatih downline kita menjadi, so kita dapat dululah. Contoh macam Kak Nia dengan Dr. Soha. Dia jadi Gold Diamond dulu. Sebab dia berjaya mendidik 13 orang tu dulu. Gitu. Tak semestinya kita follow, tapi kebanyakannya memang siapa pergi dulu dapat dululah sebab dia dah ada yang besar, tapi tak mustahil. Kalau kita baru nak mula, kita jadi dulu. Kita betul-betul jadi 4 bulan pun tak mustahil. Betul. Maknanya kalau contohnya kalau macam kita sebagai mak pak, kita tak cukup lagi anak 13, kita bawa anak 8 orang. Tapi anak kita ni dia dah boleh ada anak dia ataupun cucu pada kita lebih dulu pada kita 13, laju dia kan. Maka dia boleh lebih dulu lagi pada kita sebab dia begitu kan. Kalau takut kalau ada orang salah faham kata kalau macam ni kita tak boleh potong, tak adalah, tak, dia atas kita lah. Kalau kita dulu pada upline kita, kita boleh dulu. Apa kerja kuat dia dapat dulu. Macam tu. Okey, baik. Jadi on the way macam saya sebut di awal tadi, mungkin dalam planning kita hanya cerita kongsi share pada downline kita, pada prospek kita tentang Green Z, tentang plan Green Z. Dan di situ juga mungkin akan buka pintu kepada keperluan lain seperti kopi ataupun lactoberry ataupun soya. Di situ akan menambah kembang kepada poin-poin lain lah. Poin-poin lain yang menjadi tambahan lagi kepada bonus kita untuk kita dapat income lebih lagi lah. Mungkin pada bulan keempat itu kita boleh dapat lebih lagi daripada 96,000. Disebabkan apa? Disebabkan tak semestinya dalam berpuluh ribu orang tadi tu hanya beli green tea saja, tak semestinya. Di kalangan beribu-ribu orang tadi tu mungkin akan beli kopi juga, beli elderberry. Jadi akan lebih lagi akan dapat sebenarnya. Lebih siapa tak nak, mesti nak kan. Jadi sebab itulah katanya kalau kita fokus betul-betul dengan green tea satu ni mudah aja. Cari 13 orang dan train, sambil tu yang kita belajar, insya-Allah kita monitor boleh capai di 96K ni, cepat atau lambat tak apa ya. Sebab atas kertas dah tulis boleh. Cumanya kita pastikan kita boleh capai matlamat tu dengan jayanya ya. Okey, baik. Okey. Saya rasa cukup dekat ini dulu.
Terima kasih atas perhatian semua terhadap pembintangan saya ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, kelemahan, insya-Allah akan diperbaiki lagi. Alhamdulillah, terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya serahkan kembali MC. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi taala wabarakatuh.